لنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, jadi untuk sambungan kita hari ini dari surah At-Taghabun, ayat yang ke-8 hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. Jadi hari ini kita ambil dua ayat tu. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya dan juga kepada An-Nur cahaya. Maksud cahaya di sini Al-Quran. Berimanlah juga kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum. Ingatlah pada hari di mana Allah Ta'ala mengumpulkan kamu. Allah Ta'ala menghimpunkan kamu. Liyaumil jam' pada hari untuk dikumpulkan. Hari pengumpulan. Maksudnya hari manusia dihimpunkan di pada mahsyar untuk dihisap. Dan dikira amalan-amalan mereka semasa hidup di dunia. Dzalika yaumut taghabun. Itulah yang disebut hari at-taghabun, yang dinampakkan kesalahan. Dinampakkan kesalahan kerana atas sebab terpedayanya orang-orang yang semasa hidup di dunia mereka tidak beriman atau tidak mengambil peluang untuk melakukan amalan yang soleh. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah, mengerjakan amalan yang soleh, yukaffir anhu sayyiatihi, nescaya Allah Ta'ala hapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Wa yadkhilhu jannat, dan dimasukkan dia atau si hamba itu ke dalam syurga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah dia keuntungan ataupun kejayaan yang sangat besar. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah beriman dengan Allah, dah beriman dengan Rasul, kita dah beriman dengan Quran. Kemudian didatangkan lagi perintah, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah dengan Allah dan Rasulnya. Ini sebagai ziyadah, sebagai tambahan kepada perintah yang telah datang sebelumnya. Maksudnya perkara yang dikaitkan dengan soal iman ni perlu sentiasa diberi tajdid pembaharuan. Sebab iman kita ni dia tidak tetap. Kita tidak sama dengan malaikat. Malaikat iman dia tetap. Iman kita ni iman yang ada kala dia naik, ada kala dia turun. Dia macam graf juga, ada kala naik, turun. Iman para rasul adalah iman yang sentiasa meningkat. Kita orang, ialah orang biasa ni, iman kita tak menentu, bergantung kepada amalan kita, bergantung kepada ilmu kita, bergantung kepada sejauh mana kita menggunakan akal untuk melihat bukti-bukti kebesaran Allah. Jadi di sini Allah Ta'ala suruh kita jaga iman kita, didatangkan lagi perintah fa'aminu, maka berimanlah. Padahal orang-orang beriman itu sudah beriman, tapi didatangkan lagi perintah untuk beriman. Seperti dalam ayat di akhir surah Al-Hadid yang kita dah baca itu, surah Al-Hadid ini akhir juzuk yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan Rasulnya. Orang yang bertakwa itu sudah beriman dengan Rasul, tetapi didatangkan lagi perintah untuk beriman dengan lebih sungguh-sungguh dan kuat. Seperti juga dengan ayat ini. Fa'aminu, maka berimanlah kamu dengan iman yang sungguh-sungguh. Sebab itu dalam bahasa Arab, kalau kita duduk macam ni, kita duduk dalam majlis ilmu, kita membincangkan ayat-ayat Allah dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW, dari sudut bahasa Arab, dia kata, hayya nu'minu sa'ah. Jom, marilah kita beriman seketika. Nu'minu sa'ah, kita beriman seketika. Beriman di sini bukan punya kita baru nak beriman. Maksudnya kita nak memberi tumpuan fokus kepada perkara yang boleh kita jaga iman kita. Ataupun yang perkara yang kita boleh sentiasa sedar siapa diri kita dan ke mana hala tuju yang kita nak bawa kehidupan kita. Pertama beriman dengan Allah, Rasul dan wan nur. Di sini yang kita nak tadabbur untuk pagi ini pada ayat yang yang ke-8 itu tentang perkataan an-nur, cahaya. Baik. Cahaya yang dimaksudkan dalam ayat ini, tafsiran menyebut an-nur ialah Al-Quran. An-nur huna huwal Quran. Cahaya di sini adalah Al-Quran. Kita dah baca sebelum ni dalam surah As-Saff. Surah At-Taghabun, sebelumnya Al-Munafiqun, sebelumnya Al-Jum'ah, sebelum Al-Jum'ah As-Saff. Dalam surah As-Saff dulu kita jumpa ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu, yakni orang-orang yang kafir, mahu memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah di sini maksudnya memadamkan agama Islam, nak hapuskan Islam. Tetapi Allah Ta'ala akan terus mutimmu nurahu. Wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Allah terus sempurnakan cahayanya, itu cahaya agamanya Islam, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Dalam surah As-Saff, maksud cahaya Allah, cahaya agama merujuk kepada Islam. Dalam ayat ke-8 surah At-Taghabun, cahaya di sini merujuk kepada Quran. Jadi apa-apa sahaja yang datang daripada Allah, semua dikira cahaya. Islam itu cahaya, Al-Quran itu cahaya, seruan dakwah yang Nabi bawa itu adalah dikira nur cahaya. Allah Ta'ala sendiri adalah sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala dialah sumber cahaya untuk langit dan bumi. Sama ada cahaya itu untuk mata kepala manusia atau untuk mata hati. Kita melihat setiap hari bila kita bangun di waktu pagi, naiknya matahari, bermulanya siang, berakhirnya malam, kita nampak cerah. Alam semesta ini cerah. Kerana Allah Ta'ala telah membekalkan untuk kita yang tinggal di planet bumi ini sebuah cahaya yang besar, iaitu cahaya matahari. Cahaya matahari untuk mata kita melihat. Mata kita ni sebenarnya tak boleh melihat dalam kawasan yang gelap. Kalau tempat gelap, tak ada cahaya, mata kita tak boleh melihat. Walaupun kita tidak buta.
Sebab kita melihat sesuatu objek kerana ada cahaya di sekeliling kita. Jadi kita nak berbicara di sini bukan cahaya untuk dilihat oleh mata kepala, tapi cahaya hati, khususnya Quran. Antara ayat yang kita boleh rujuk untuk kita lihat Quran itu sebagai cahaya. Jadi rugilah kalau orang tu hidup dia tak peduli untuk belajar Quran, untuk baca Quran, untuk mendengar Al-Quran, untuk tadabbur Quran, ataupun untuk menjadi ahlul Quran, bermakna dia telah meninggalkan suatu cahaya yang sangat penting untuk hidup dia dunia dan akhirat. Antara ayat kita boleh rujuk di akhir surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ni surah yang ke-42, muka surat 489, itu pada ayat 52. Surah Asy-Syura dia berakhir dengan ayat 53 pada ayat 52. Dalam juzuk yang ke-25. Kita melihat di sini bagaimana Allah Ta'ala menyebut Quran itu yang merupakan wahyu daripada Allah sebenarnya adalah cahaya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh, suatu ruh daripada urusan kami. Iaitu wahyu daripada Allah tu adalah ruh bagi kehidupan jiwa dalaman manusia. Kita tahu kita ni, kalau kita dah mati, nyawa kita, roh kita dah diambil oleh malaikat maut, matilah kita. Tak ada nilai apa-apa dah. Dan orang yang mati itu disebut al-mayyit, si mati, maka dia perlu dimandikan, dikapankan, disolatkan dan dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Tak ada pun orang mati simpan di rumah, tak ada. Mesti dikebumikan. Dan tak ada lagi nilai bagi jasad manusia bila sudah mati. Bagaimana pula dengan jiwa dalaman manusia, jantung hati dia, kalau tak ada ruh, dia mati, jasad saja hidup, ruh, jantung hati dia mati, ataupun jiwa dalaman dia tu mati, gelap. Itu lagi lebih menakutkan. Maka Allah Ta'ala beritahu di sini dalam ayat 52 surah Asy-Syura, wa ma kunta tadri mal kitab walal iman. Tidaklah engkau ya Muhammad asalnya mengetahui. Nabi asalnya tak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Nabi pun tak tahu. Walakin ja'annahu nura. Tetapi kami jadikan ia. Apa dia ia tu? Al-kitab, yakni Al-Quran, dan juga iman itu sebagai cahaya, nur. Allah Ta'ala jadikan Quran itu dan iman itu sebagai cahaya yang nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang kami beri petunjuk dengannya akan sesiapa yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Jadi orang yang dapat cahaya, beruntunglah dia lah. Termasuk orang yang hidup dalam keadaan mendapat petunjuk. Jadi kalau kita nak cahaya, jadi kita kena terus bersama dengan Al-Quran, mentaati perintah-perintah Allah. Itu satu boleh jelas dalam ayat 52 surah Asy-Syura, Quran adalah cahaya. Tapi kena faham, ini bukan cahaya untuk mata kepala kita, tapi untuk mata hati kita, supaya kita nampak jalan yang perlu kita lalui untuk kita menuju kepada Allah ke akhirat nantilah. Kemudian orang-orang yang asalnya dalam kesesatan, kemudian diberi petunjuk dan dia berubah jadi baik ataupun berubah jadi orang mukmin yang baiklah keimanannya, asalnya dia dikira mati, lepas tu dia mendapat cahaya. Dalam surah Al-An'am ayat 122, itu muka surat yang kedua dalam juzuk yang ke-8. Masuk juzuk ke-8, muka surat yang kedua, 143. Muka surat 143. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Dan adakah orang yang asalnya dulu dia dalam keadaan mati? Dia dalam bahasa Arab bila masuk kana menunjukkan yang telah, sebab kana itu adalah fi'il madhi naqis, menunjukkan yang telah berlaku.
Maka adakah orang yang dulunya asalnya dia ni maitan, mati. Mati ni bukan mati jasad dia, mati hati dia ataupun jantung hati dia mati kerana tak ada cahaya agama Islam, dia asalnya tidak beragama Islam. Fa ahyainahu, maka kami hidupkan dia, iaitu kami berikan kepadanya petunjuk. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya. Cahaya petunjuk. Cahaya petunjuk. Termasuklah cahaya Al-Quran. Yamshi bihi fin nasi, yang dia dapat berjalan dengan cahaya itu dalam kalangan manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Adakah mereka ini sama keadaannya dengan orang yang berada dalam kegelapan yang tidak dapat keluar daripada kegelapan? Sudah tentu tidak. Tidak sama. Orang yang mendapat cahaya, maka dia berada dalam keadaan selesa lah. Berbanding dengan orang dalam kegelapan dalam cahaya. Sebab itu kita kena fikir, kalau kita di dunia tidak berusaha untuk mencari cahaya bagi kehidupan kita selepas ini, khususnya persinggahan pertama kita lepas ni, iaitu alam kubur. Selepas berakhirnya kehidupan di dunia, kita semua akan mati. Sebelum kita berpindah ke alam akhirat, langkahan pertama kita untuk menuju ke akhirat adalah kita akan disemadikan dalam kubur. Kubur-kubur ni gelap ke cerah? Kubur ni gelap ke bercahaya? Gelap. Kubur ni gelap. Adalah hadis Nabi sebut, inna hadhil kubur mamlu'atan. Sesungguhnya kubur ini dipenuhi dengan kegelapan. Maka Allah Ta'ala berikan cahaya kerana orang tu, kalau orang tu beriman, ada amalan soleh, maka dia dapat cahaya. Ataupun dengan sebab doa-doa orang yang mendoakan keampunan dan rahmat untuknya. Kubur itu asalnya gelap, betul gelap lah. Secara zahirnya kita nampak bila dah ditutup tanah, dikebumikan, maka tak ada cahaya masuk, memang gelap. Kita kata tak payah buat contoh yang masuk dalam kubur sampai 6 kaki lah, itu mungkin sangat menggerunkan, menakutkan. Kita duduk dalam bilik ya. Tiba-tiba tak ada api elektrik. Black out, tak ada api. Mungkin waktu tu pukul 12 malam. Kita rasa takut dah. Padahal kita dalam bilik rumah kita je. Disebabkan gelap, maka kita tak boleh berjalan. Sebab terlanggar dinding, tiang gelap. Jadi kalau kita tak berfikir apa yang kita nak bekalkan akhirat nanti untuk cahaya, rugilah. Sebab kita akan menyesal bila berada dalam keadaan kegelapan. Sebagaimana halnya Allah Ta'ala ceritakan golongan orang munafik. Itu dulu kita pernah baca dalam surah Al-Hadid. Surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-27. Muka surat 539. Ayat 12 dari surah Al-Hadid. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah pada hari engkau melihat orang-orang mukmin yang lelaki dan perempuan, bergeraklah bersama mereka cahaya mereka di sebelah depan dan di sebelah kanan mereka. Allahu Akbar. Cahaya ni datang daripada mana? Daripada iman mereka. Al-Quran itu sendiri cahaya, Islam juga cahaya, iman kita tu adalah cahaya, amalan soleh kita juga adalah cahaya. Orang-orang beriman yang hidup di dunia sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang mukminah beriman, maka mereka akan mendapat cahaya dunia dan akhirat. Kita nak dapat cahaya ni di akhirat, pastikan di dunia kita hidup sebagai orang yang benar-benar mukmin, yang taat kepada perintah Allah. Kita ambil contoh paling mudah, salat 5 waktu lah. Salat 5 waktu yang semua kita wajib tunaikan. Tak ada seorang pun yang boleh terkecuali daripada salat 5 waktu. Semua orang Islam, orang mukmin mesti salat 5 waktu. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang salat, man hafaza 'alaiha, sesiapa yang menjaganya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Sesiapa yang memelihara salatnya, kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan. Maka salat itu akan menjadi cahaya, menjadi penyelamat
dan menjadi bukti keimanannya. Tetapi sesiapa yang tidak menjaga solatnya, maknanya tidak melaksanakan solat dengan baik dan sempurna, maka di akhirat nanti tak ada baginya cahaya, tak ada penyelamat, dan tak ada bukti keimanan. Dia akan dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Umayyah bin Khalaf. Ini orang tak jaga solat. Bukan setakat tak ada cahaya, tapi diberi penghinaan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir, seperti yang disebut dalam hadis tadi lah. Jadi, orang beriman ada bersama mereka cahaya. Baik, kita kena faham, bila kita berada di alam akhirat, kita akan melalui banyak fasa. Yang pertama dah disebut tadi, alam kubur. Kemudian, apabila ditiup sangkakala yang kedua, masing-masing akan keluar daripada kubur. Nanti kita akan baca lepas ni ayat berikutnya, ayat ke-9. Liyaumil jam'i, hari manusia akan dihimpunkan. Baik. Manusia berada di padang mahsyar. Tak apa lagi. Pada mahsyar, suatu tempat yang akan terang dengan cahaya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, menjadi teranglah bumi mahsyar dengan cahaya Tuhanmu. Cahaya macam mana tu kita tak tahulah. Tapi dah banyak dalam hadis-hadis Nabi sebut matahari akan didekatkan kepada manusia pada hari mahsyar, tapi bukan matahari dunia ni, matahari lain. Sehingga ada manusia berpeluh, sehingga sampailah peluhnya ke pinggangnya, ke lehernya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian setelah manusia melalui proses hisab, dan ketika mereka berada di atas jambatan Sirat. Sirat itu satu jambatan yang yang di bawahnya neraka, yang merentangi neraka, hujung sana syurga. Di situlah kembali gelap. Gelap. Maka di situlah orang-orang mukmin boleh terus dengan perjalanan di atas sirat itu dengan cahaya masing-masing. Maka dikhabarkan kepada mereka dengan syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Kemudian dalam ayat 13 surah Al-Hadid, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Ingatlah pada hari di mana orang-orang yang munafik, ni bahaya orang munafik. Sebelum ni kita dah bincang tadabbur kita dalam surah Al-Munafiqun. Punyalah buruknya akhlak orang-orang munafik kerana mereka ni mahu menipu Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Di akhirat nanti orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, akan berkata kepada orang beriman. Apa kata mereka? Unzuruna, maknanya intaziruna, tunggulah kami. Wahai orang-orang mukmin, tunggu kami. Sebab apa? Sebab kami dalam kegelapan, kami tak ada cahaya. Naqtabis min nurikum, kami nak ambil sedikit cahaya kamu. Tolonglah kami, kami dalam gelap ni. Macam mana kami nak berjalan? Kami tak tahu ke mana nak pergi ni. Lalu dikatakan kepada mereka dengan penuh kehinaan, qila irji'u wara'akum, baliklah kamu ke belakang kamu. Maknanya tak payahlah kamu nak ikut kami, tak payahlah kamu terhegeh-hegeh nak minta cahaya dengan kami. Adapun kamu yang gelap ini, faltamisu nura, kamu cari sendirilah cahaya kamu. Munnak mu cari sendiri. Orang Kelantan kata munnak mu cari sendiri. Dulu di dunia kamu tak peduli tentang bekalan cahaya untuk kamu di akhirat. Sekarang ni kamu dalam kegelapan, kamu cari sendirilah. Lalu dalam keadaan macam itulah, faduriba bainahum bisur, lalu dibuat antara dua pihak ini, orang mukmin dengan orang munafik ni, adanya satu surun, pagar. Sur, satu pagar, benteng, dinding, yang ada pintu lahu bab, batinuhu fihi rahmah. Bahagian dalamnya ada rahmat. Rahmat itu tempat diletakkan orang mukmin tadilah. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Bahagian sebelah lagi, satu lagi, bahagian luarnya adalah tempat yang diletakkan azab untuk orang-orang munafik yang dalam keadaan gelap. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, biasa waktu-waktu pagi kita bangun subuh, ialah zaman kita ni alhamdulillah ada lampu elektrik. Sebab kita dah ada kemudahan. Senangnya kita buka switch je, dah cerah dah. Berbeza dengan zaman-zaman dahulu sebelum manusia berjaya menemui tenaga elektrik, susah sikit lah. Bahkan kalau pagi-pagi nak ke masjid zaman dulu, kena bawa, mungkin kena bawa pelita, kena bawa lampu sendiri lah.
Tapi sekarang ini dah ada lampu-lampu di tepi jalan yang kita boleh berjalan dengan mudah untuk ke masjid. Jadi biasanya zaman ketika belum ada cahaya elektrik, jadi kawasan luar rumah waktu malam gelap. Maka Nabi SAW memberi khabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan untuk ke masjid dengan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Basyiril masya'in, berikan khabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan, fil zulami, dalam kegelapan, bin nurit tam, dengan mendapat cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Jadi tak rugi sebenarnya. Kita bersusah payah ke masjid, kita bangun salat malam untuk salat sunat tahajud, kita baca Quran, kita bersama dalam majlis ilmu, dan banyak lagi amalan-amalan lain yang kita buat. Itu adalah sebab-sebab untuk kita dapatkan cahaya. Biasa kalau kita ke masjid, kita baca doa lah kalau kita ingat. Kalau kita tak ingat, nak buat macam mana kita ingat, kita bacalah. Allahumma ja'al fi sam'i nura, ya Allah jadikan pada pendengaranku ada cahaya. Wa fi basari nura, pada penglihatanku ada cahaya. Kemudian apa lagi? Wa an yamini nura, jadikan sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya. Begitu juga wa min khalfi wa min min baini yadayya, sebelah belakangku, sebelah depanku semuanya cahaya. Waj'al li nura, jadikan untukku cahaya. Cahaya yang kita minta ni bukan setakat cahaya yang kita boleh melihat objek di depan kita dengan mata kita, tapi cahaya yang kita boleh nampak petunjuk daripada Allah untuk kita menyusun atur kehidupan kita di dunia. Kita buat baik, kita rasa bahagia, kita rasa tenang, kita rasa seronok sebab dalam jiwa kita ada cahaya. Dan bila kita melakukan kesalahan, kita rasa resah, kita rasa gelisah, kita rasa susah hati, kita rasa tak senang duduk sebab cahaya tadi sedikit terpadam. Bila kita buat kesalahan, cahaya itu terpadam. Kalau tidak padam semuanya, dia akan padam sedikit. Sebab setiap kali idza aznaba 'abdun dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Dalam hadis Nabi disebut, bila seorang hamba melakukan sesuatu dosa, maka akan terlekatlah dalam hatinya suatu bahagian titik hitam. Jadi jika dia bertaubat, dia beristighfar, dia melakukan amalan soleh, bahagian yang hitam, titik hitam tu dapat dipadamkan. Tapi lama kelamaan kalau tak dipedulikan, titik hitam tu semakin banyak, maka akan menutup cahaya hati, dan itulah yang Nabi kata ron, karat. Karat itu telah disebut dalam ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak begitu. Bahkan sebenarnya itulah dia ron, karat yang telah melekat pada hati mereka kerana dosa yang mereka usahakan. Karat-karat dosa itu menjadi penyebab kepada semakin pudarnya cahaya iman. Jadi iman kita ni ada cahaya. Quran yang kita belajar pun cahaya. Islam itu adalah cahaya daripada Allah. Jadilah sentiasalah kita minta kepada Allah cahaya. Biasa kalau lepas kita belajar Quran, kita akan baca doa. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai rabi', penghibur hatiku. Jadikan Quran ini sebagai cahaya bagi dada kami. Cahaya bagi dada maksudnya cahaya untuk jantung hati kita. Jadikan Quran ini ya Allah sebagai nur sudurina, cahaya bagi dada kami. Bukan cahaya untuk mata. Mata ni kita boleh melihat objek depan kita. Cahaya untuk dada, cahaya untuk jantung hati kita. Disebut dada di sini isyarat kepada jantung hati. Sebab hati kita bukan dalam perut, bukan bahagian kaki, bukan dalam kepala, tapi di dada kan. Ada dalam hadis yang lain, bila Nabi menyebut tentang sifat takwa, Nabi kata at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali disebut. Nabi kata takwa itu di sini. Di sini tu diisyaratkan ke dadanya. Maksudnya takwa itu tempatnya dalam jantung hati. Begitu juga dalam doa kita minta supaya Quran dijadikan penghibur hati kita dan cahaya bagi dada kita. Yang boleh melenyapkan rasa duka dan rasa sedih. Sesiapa yang baca doa ni Nabi kata illa azhaballahu anhu ghammahu. Allah Ta'ala akan lenyapkan rasa duka dan sedihnya dengan
berkat Al-Quran. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, itu kita berbincang tentang cahaya Al-Quran. Baik, kita nak terus kepada ayat yang ke-9. Setengah jam untuk ayat 8 sahaja tentang cahaya tadi. Sebab tajuk ini luas sebenarnya tentang topik cahaya. Cuma kita fokus hari ini tentang Quran sebagai cahaya. Jadi bila kita dah faham kedudukan Quran sebagai cahaya, maka ayat ini setelah kita tadabbur menjadi satu motivasi yang sangat kuat untuk kita ikat diri kita dengan Quran. Kita berazam untuk kehidupan seterusnya kita akan sentiasa bersama dengan Al-Quran untuk kita baca, dengar, perbaiki kualiti bacaan kita, untuk mendalami segala ilmu-ilmu yang ada dalamnya, dan kita memohon kepada Allah supaya kita sentiasa diberi tambahan ilmu. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Taha, ada ayat yang Allah Ta'ala larang Nabi supaya jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran ketika disampaikan ayat itu oleh Jibril. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Dalam surah Taha ayat yang keberapa? Ayat 114, muka surat 320. Wala ta'jal bil Quran, jangan kamu segera ataupun tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepada kamu. Maknanya bila Jibril, malaikat Jibril alaihissalam menurunkan sesuatu ayat, Nabi diminta dengar habis dulu. Kalau kata dengar habis dulu. Jangan duk belorak nak cepat-cepat baca. Jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gopoh nak baca. Dengar habis dulu. Jadi bila selesai Jibril baca, barulah Nabi ikut. Kemudian disuruh untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Para ulama menyebut dalam tafsiran ayat ni, tak ada satu perkara yang Allah Ta'ala minta Nabi memohon tambahan kecuali minta tambah ilmu. Bukan tambah duit, tambah harta. Kalau harta duit, minta supaya diberi berkat. Dia kebaikan pada harta bila ada keberkatan, bukan pada kuantiti, tapi pada berkat. Berkat itu dia punya kualitinya. Tapi pada ilmu, kita diminta berdoa, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepada aku ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ada kaitan dengan ayat-ayat Quran yang diwahyukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, baik, kita pergi kepada ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari Allah Ta'ala akan himpunkan manusia. Hari manusia dihimpunkan, iaitu hari Yaumul Mahsyar. Semua kita akan pergi ke sana dan semua kita, tak ada seorang pun yang terkecuali, semua sekali. Siapa sahaja manusia, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana sahaja kita berada di atas dunia ni, bila kita mati, Allah Ta'ala akan bawa datang kita kembali untuk semuanya dihimpunkan pada suatu hari yang disebut Yaumul Hasyr ataupun Yaumul Jam'i. Hari manusia dikumpulkan, manusia dihimpunkan. Dan dinamakan hari kiamat juga sebagai Yaumut Taghabun. Dalam kitab Al-Yaumul Akhir. Al-Yaumul Akhir ni dia ada 3 jilid. Untuk hari akhirat saja, iaitu kiamat kecil, kiamat besar, syurga neraka, yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Maka dia senaraikan antara nama-nama kiamat, ada 22 semua nama kiamat. Yang terakhir, senarai dia adalah Yaumut Taghabun. Itu yang saya dah hantar malam tadi. Kita dah screenshot dalam hantar dalam dalam grup WhatsApp kita, grup Cintailah Al-Quran tu. Yaumut Taghabun. Itu nama dalam susunan 22 nama hari kiamat. Yang terakhir adalah Yaumut Taghabun, yang disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, merujuk kepada ayat ke-9 dari surah At-Taghabun. Dinamakan Yaumut Taghabun kerana pada hari itu penduduk syurga memperdaya penduduk neraka. Apa maksud memperdaya? Kerana
ahli neraka ni orang yang semasa di dunia dia telah terpedaya dengan kehidupan dunia, maka dia tidak guna peluang hidup untuk mereka beriman dan untuk beramal soleh. Jadi bila kehidupan tu dah berakhir, di akhirat baru mereka nak sedar, nak menyesal, nak beriman, maka tak ada gunanya, tak ada faedah. Pada hari ketika manusia sudah berada di hari akhirat nanti, orang-orang yang kafir yang menyesal berkata waqalu amanna bihi, kami beriman dengannya. Pada masa itu tak ada guna lagi iman, tak ada guna dah. Lalu Allah Ta'ala tanya wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Itu di akhir surah Sabah. Bagaimana mereka boleh mencapai keimanan daripada tempat yang sangat jauh? Kerana dunia dah berakhir, dunia dah kiamat. Kita dah berada di alam akhirat. Tiba-tiba orang yang menyesal di sana minta untuk kembali ke dunia supaya dapat peluang beriman. Itu yang dikatakan terpedaya. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia sehingga peluang kehidupan yang begitu lama tak digunakan untuk beriman, tak digunakan untuk beramal soleh. Lalu orang beriman beruntung. Orang-orang yang kafir, yang fasik, yang zalim, yang masuk ke neraka, mereka menyesal. Adapun orang beriman masuk ke syurga memperolehi apa-apa yang Allah Ta'ala janjikan. Bahkan mereka mendapat bahagian syurga yang sejatinya, yang asalnya dulu ia adalah bahagian orang-orang kafir. Maksudnya, kalau orang kafir itu beriman, dia akan dapat bahagian itu dalam syurga. Tapi disebabkan dia tidak memilih keimanan, dia memilih kekufuran, maka bahagian dia untuk dia di syurga tak ada. Tak ada. Hilang peluang tu. Sepatutnya dia akan dapat peluang itu jika dia beriman. Jadi itulah sebabnya dinamakan Yaumut Taghabun, daripada perkataan al-ghaban, ghaban apa dia maksud, dengan maksud tertipu, terpedaya. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas datang dengan isim maf'ul, nikmatani maghbun, dua nikmat yang terpedayalah pada kedua-dua nikmat oleh ramai manusia. Terpedaya maknanya tak khabar, tak sedar, ataupun kita kata kelabu mata. Kalau kita kata pena mata, nampak dah depan kita nikmat tu tapi kita tak sedar itu adalah nikmat. Kita tak sedar. Seorang kemama baru tidur, jadi pena mata. Tak nampak, nak ambil anak kunci kereta, dia ambil anak kunci motor. Tiba-tiba dapat kata, ni anak kunci motor, pena mata. Itulah hubun. Begitulah. Bila Nabi sebut, dua nikmat yang ramai manusia terpedaya semasa hidup di dunia itu, nikmat as-sihat wal faragh, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Masa sihat, kita biarkan masa itu berlalu dengan dibuang begitu saja, sembang-sembang kosong, duduk di kedai-kedai kopi, tapi sekarang tak boleh lah. PKP ni, kita dah macam ni tak boleh gitulah. Jadi kita guna peluang, kita banyak berada di rumah untuk kita isi masa kita dengan kita sentiasa dekat dengan Allah. Bukan bermakna kita kena semaya semua, kena berzikir, apa itu, kita tak mampu nak buat begitu. Maksudnya, kita tidak membiarkan selang-selang masa kita tu berlalu dalam keadaan ianya dilakukan, diisi dengan perkara yang tidak ada faedah untuk dunia dan akhirat. Tapi biasa banyak berlaku begitulah. Kerana mengikut hawa nafsu, banyak masa kita terbuang dalam perkara yang tidak memberi untung bagi akhirat kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat tentang jam'i, yaumil jam'i. Rasanya hak tu lebih utama untuk kita lihat daripada yaumut taghabun. Kerana disebut yaumul jam'i dahulu. Hari akhirat nanti, hari kemudian nanti, hari di mana semua manusia akan dikumpulkan. Disebut dalam ayat 103 surah Hud. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Itulah dia hari manusia dihimpunkan dan itulah hari di mana masyhud disaksikan oleh semua makhluk. Kemudian dalam suratul Waqiah, Kul innal awwalina wal akhirin, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terkemudian. Maksudnya manusia hidup zaman dulu, bermula daripada zaman Nabi Adam dan zaman-zaman selepasnya, sehinggalah di akhir umur dunia, sehingga dunia kiamat, semua manusia itu yang pernah hidup di atas muka bumi,
lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka benar-benar akan dikumpulkan pada satu waktu tertentu yang sudah dimaklumi harinya, iaitu hari akhirat nantilah. Hari kiamat nantilah, setelah dunia ini musnah, hancur, diganti dengan alam yang lain, alam akhirat. Kadang-kadang kita terfikir, kalau kita baca sejarah orang lama-lama dulu, yalah, kalau di Malaysia ni sendiri, saya pernah sebelum ni kita pergi ke, sebab anak saya ada sebelum ni belajar di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar ni, kalau di Perak ni bandar diraja, dia banyak bangunan-bangunan lama. Bangunan-bangunan lama macam Malay College Kuala Kangsar, MCKK. Kemudian sebelah tu dekat-dekat tu ada bangunan-bangunan lama. Bila kita tengok tarikh tahun tu dibina 1830, terfikir lamanya. Kita dah tahun 2000 dah. Kita pun fikir macam mana kehidupan orang yang hidup pada zaman itu, pada masa tu. Kita baca sejarah tanah Melayu, zaman ketika Portugis menyerang Kota Melaka 1411, awal kurung ke-15 Masihi. Kita fikir macam mana orang zaman dulu hidup masa tu. Masa tu tak tahulah macam mana kehidupan mereka. Kemudian 100 tahun selepasnya, tahun 1900, datang pula kuasa Belanda menjajah tanah Melayu. Selama tempoh yang beratus tahun, lama. Kemudian sampailah kuasa British pula. Kita pun fikir orang-orang yang hidup zaman dulu macam mana. Dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu semua manusia yang hidup daripada zaman dulu, zaman mereka dan zaman kita sekarang dan zaman selepas ni. Kita ni tak lama dah, kita berapa tahun lagi kita nak hidup. Kalau dunia ni masih, ialah kita pun tak tahu kiamat tu bila. Kita dah mati lepas ni, dunia belum kiamat, akan lahir generasi yang lain. Tetapi di akhirat nanti, semuanya akan dihidupkan untuk dikumpulkan. Dan semuanya akan bertemu dengan Allah sebagai hamba-hambanya. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 47, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dan kami kumpulkan mereka, yakni seluruh manusia. Seluruh manusia dikumpulkan, dihimpunkan dengan tidak tertinggal seorang pun. Tak ada seorang pun yang terlepas. Semuanya akan dikumpulkan. Baik. Bagaimanakah keadaan manusia ketika dikumpulkan? Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas, manusia akan keluar daripada kubur dan dihimpunkan di satu tempat yang disebut Ardul Mahsyar, bumi tempat manusia dikumpulkan. Mereka keluar, mereka dihimpunkan dalam keadaan hufatan uratan ghurlan. Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kamu semua akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan berkaki ayam. Berkaki ayam maknanya tak ada selipar, tak ada kasut. Kemudian yang kedua, uratan, keadaan bertelanjang. Bertelanjang mana tak ada pakaian. Lelaki perempuan semuanya sama. Ghurlan, tidak berkhitan, tidak berkhatan. Iaitu sama seperti seorang anak yang baru lahir daripada perut ibunya. Seorang bayi, baby yang baru lahir, betul, kita tengok tak ada pun kaki dia pakai kasut selipar, mana ada selipar, tak ada baju, dan tidak berkhatan. Begitulah manusia akan keluar daripada kubur seperti mereka baru dilahirkan oleh ibu mereka. Lalu Nabi membaca ayat, itu ayat 104 adalah surah Al-Anbiya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulakan kejadian awal kamu, wahai manusia, maka kami akan kembalikan kamu hidup sebagaimana asal dahulu. Asal kejadian kita gitu. Asal kita ni tak ada pakaian. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam pun sama juga. Asalnya begitu. Barulah diberi pakaian. Kita lahir ke dunia pun sama juga. Tak ada pakaian, tak ada selipar, asalnya begitu. Lalu bila Aisyah radhiyallahu anha dengar Nabi cakap begini, dia kata, ya Rasulullah, bagaimana manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tak ada alas kaki. Tak ada alas di kaki, tak ada selipar, tak ada kasut, dalam keadaan bertelanjang, bulat. Tak ada pakaian, tak berkhitan. Lalu dia tanya, adakah ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'? Adakah kalau begitu kaum lelaki wanita satu sama lain melihat sesama mereka? Maksudnya dia kata, malulah macam ni, dia kata.
Mu tengok aku kelih mu sebagainya. Lalu Nabi jawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dhalik. Al-amru asyaddu. Urusan pada hari itu sebenarnya lebih berat, lebih dahsyat untuk ditanggung oleh manusia daripada soal nak fikir aku tengok mu tengok aku. Tak ada masa pun nak melihat orang lain. Kerana masing-masing sangat cemas dan takut. Baik. Tentang bagaimana manusia dibangkitkan, okey, kita itu dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang. Ada beberapa nas yang lain bahawa setiap manusia yang mati akan dibangkitkan bersama pakaian yang dikenakan sewaktu dia meninggal. Kita tahu semua orang yang meninggal akan dikapankan dengan kain kapan. Kain kapan warna putih, semuanya sama. Tak kira orang kampung, orang bandar, raja yang hidup dalam istana, semuanya mati dikapankan dengan kain kapan warna putih. Maka di sini ada tiga pendapat. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, innal mayyit yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya si mayat yang mati itu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan pakaian yang dia mati ketika dia meninggal. Sebab itulah orang-orang yang mati syahid, mereka dikebumikan dengan pakaian mereka yang ada kesan darah kerana terkena senjata musuh dalam peperangan. Hadis ini riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dan dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Zahabi terhadap hadis ini. Cuma Al-Imam Al-Baihaqi dia membawa tiga pendapat. Bila seseorang tu bangkit daripada kubur, pakaian dia hancur. Sebab lama sangat dalam kubur dah hancur dah. Kemudian dibawa kepada mereka pakaian daripada ahli syurga. Ni kalau mereka ni orang beriman. Jadi pakaian kain kapan tu dah tak ada dah, dibawa pakaian yang lain. Pandangan yang kedua, setelah mereka dibangkitkan, setelah dibangkitkan para nabi terlebih dahulu, maka para nabi itu diberi pakaian. Kemudian diberi pakaian kepada siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya. Kemudian diberi kepada orang-orang yang soleh yang lain, mana mengikut tahap kedudukan tinggi rendah mereka. Jadi orang pertama diberi pakaian nabi-nabi, as-siddiqin, kemudian orang-orang yang soleh dan seterusnya lah. Sehingga setiap manusia memakai pakaian yang dikenakan. Yang ketiga, maksud pakaian di sini adalah amalan soleh. Ada ulama yang mentakwilkan maksud hadis manusia dibangkitkan dengan pakaiannya bukan dengan kain kapan, tetapi dengan amalan soleh. Dengan amalan soleh. Sebab ada satu hadis yang lain daripada Jabir bin Abdullah berbunyi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan setiap hamba itu dengan apa yang dia mati, dengan keadaan masa dia mati. Dengan keadaan masa dia mati itu, kalau dia mati dengan melakukan amalan yang soleh, maka selamatlah dia. Tetapi kalau dia mati dengan melakukan dosa kemaksiatan, penderhakaan kepada Allah, maka rugilah dia. Jadi pendapat itu mungkin lebih tepat. Sebab ada hadis lain sebut, dalam hadis Ibnu Umar, dalam Sahih Muslim, idza aradallahu biqaumin azaban asabal azab man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim. Apabila Allah Taala mahu mengenakan azab, azab ni sesuatu bencana musibah pada suatu kaum, maka azab atau bencana tu dia akan kena semua. Kena semua tu makna bukan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa sahaja, orang yang baik-baik pun kena juga. Kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Contoh yang paling dekat sekarang ni lah. Kita masih lagi diuji dengan pandemik COVID-19. Bila penyakit ni dah merebak, dia tak kena siapa-siapa. Bukan setakat kita kata orang-orang yang buat dosa sahaja, kena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, bahkan alim ulama pun terkena juga. Orang-orang yang rajin ke masjid, kita ada dapat berita yang satu daripada video daripada Kedah. 13 orang, termasuk imam dan juga beberapa ahli jemaah masjid yang terkena jangkitan COVID-19 meninggal dunia. Ramai itu 13 orang. Kita fikir, ya Allah, kenapa penyakit ni sepatut pergi kepada orang jahat-jahat sudahlah. Biar orang mati tu orang kafir, orang yang fasik saja. Orang baik-baik ni biarkan mereka hidup, tak?
bila Allah Ta'ala mahu mengenakan suatu azab, maka dia akan menimpa semua. Tetapi apabila mereka dibangkitkan di akhirat nanti, mereka dibangkitkan mengikut amalan mereka. Jadi soal mereka ditimpa musibah hari itu sebagai mungkin kifarat bagi dosa-dosa kalau ada, ataupun untuk Allah Ta'ala bagi pahala lebih. Pahala dengan sebab kesabaran mereka kerana diuji mati cara sebegitu. Di akhir zaman nanti ada satu hadis yang sahih sebut, di akhir zaman nanti, kita ada 5 minit lagi. Di akhir zaman nanti, Nabi kata ada satu bala tentera akan menyerang Kaabah. Yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Satu bala tentera akan menyerang Kaabah. Ini berlaku tak apabila dunia hampir kiamat lah. Fa'idha kanu bibaida'a minal ardi. Bila kumpulan tentera ni sampai ke suatu tempat di Mekah, kawasan itu kawasan tanah lapang, kawasan yang luas. Nabi kata bila sampai situ, yukhsafu bi'awalihim wa akhirihim. Maka semua bala tentera tu akan ditenggelamkan ke dalam tanah. Allah Ta'ala menjadikan bumi ini terbenam. Terbenam, maka semua bala tentera ditelan oleh bumi. Daripada awalnya sampai akhirnya. Daripada tentera yang berada di bahagian depan atau belakang. Lalu bila isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha mendengar, dia kata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi'awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Kenapakah ditenggelamkan semua bala tentera yang depan, yang belakang, padahal dikeliling mereka, di kanan mereka, kiri mereka tu ada pasar-pasar. Maknanya mereka ni melalui kawasan yang ada pasar, ada kedai lah. Macam kita lah, kita pergi bandar, kalau kita di Kota Baru, daripada rumah saya tu nak ke bandar, kita lalu di bahagian 12. Di bahagian 12 kiri kanan tu ada rumah-rumah kedai. Banyak macam tu lah. Nabi kata, ya betul, apabila Allah Ta'ala benamkan tanah, bukan tentera tu sahaja yang ditenggelamkan dalam tanah, semua orang-orang di tepi tu, orang-orang tak terlibat dengan niat untuk menyerang Kaabah pun akan dibenamkan juga. Tetapi di akhirat nanti, summa yub'asuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dengan niat masing-masing. Ini yang dikatakan fitnah. Ini satu ujian. Bila Allah Ta'ala menimpakan azab pada sesuatu tempat, dia akan mengenai semua. Bukan kena orang tentu, mengenai semua. Kita berlindung dengan Allah daripada musibah yang demikian. Jadi kita kena ingat, satu hari nanti, Allah Ta'ala akan himpunkan kita semua dengan cara yang begitulah. Dengan cara yang begitu. Dan kita tahu tadi, kita dikumpulkan dalam keadaan tak ada pakaian, tak ada selipar, tak ada kasut, seperti baru dilahirkan oleh ibu yang melahirkan kita. Siapakah orang pertama yang akan diberi pakaian? Secara umum tadi dah disebut pendapat Al-Baihaqi tadi, itu nabi-nabi, kemudian As-Siddiqin, orang-orang saleh. Secara khusus ataupun secara spesifik, siapakah individu yang pertama akan dipakaikan dengan pakaian? Sebab keluar daripada kubur tak ada pakaian, telanjang. Ada 2 minit lagi sebelum kita berhenti. Siapa boleh jawab? Ya? Rasulullah ke? Tak, bukan. Orang lain. Nabi Zulkifli. Orang yang pernah memberi bukan. pakaian pada orang lain. Beri pakaian, tak. Kita nak jawapan yang spesifik. Nama orang tu, siapa nama orang tu? Nabi Orang Ibrahim. Ya, Nabi- betul, Nabi Ibrahim. Itu jawapan yang tepat. Ada dalam hadis yang sahih. Orang yang pertama yuksa akan diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Sebabnya ada para ulama menyatakan sebab Nabi Ibrahim ketika dia dicampakkan dalam api yang besar di zaman Raja Namrus, dia dicampakkan dalam keadaan tak ada pakaian. Dia dibakar dalam keadaan tak ada pakaian. Tapi akhirnya dia selamat, api itu menjadi sejuk dan dia selamat. Itu pandangan ulama lah untuk kaitkan dengan hadis bila Nabi sebut orang yang pertama akan diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya rasa cukuplah untuk perbincangan kita untuk 2 ayat hari ini, ayat ke-8 dan ayat ke-9 dari surah At-Taghabun. Jadi kita buka untuk persoalan. Silakan.
Assalamualaikum, tak ada soalan. Macam mana kita nak betulkan minda masyarakat tentang tahlil 40 hari? Ni soalan ni keluar daripada tajuk. Tak apalah. Tajuk kita hari ni tentang Quran sebagai cahaya dan tentang Yaumut Taghabun, Yaumul Jam'i. Dia sebenarnya nak betulkan minda ni, dia perlu kepada ilmu. Ilmu ni mestilah ilmu yang original, ilmu yang datang daripada Nabi SAW. Dia sebenarnya apabila berlaku kematian, soal tahlil apa sebagainya, dia dah lumrah kita begitu, masyarakat kita. Sebenarnya bila kita nak doakan untuk si mati, tak perlu ada satu majlis yang formal. Kadang-kadang setengah orang yang buat tu dia kata, apa salahnya ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat tentang sama ada sampai atau tidak pahala bacaan Quran, pahala amal badaniyah. Tapi kalau doa sampai. Tetapi ulama tidak khilaf bahawa kita tidak boleh mereka cipta kaifiah ibadat apabila kita nak hadiahkan amalan itu. Maksudnya, sama ada tahlil ke, tasbih ke, doa ke, Quran ke yang kita nak hadiahkan kepada semati, kita boleh buat secara personal. Personal secara individu. Tak perlu adanya satu majlis yang khusus, panggil orang ramai-ramai, kemudian ada jamu makanan yang disebut kenduri, tahlil. Tak perlu. Kita nak buat, kalau sampai, Alhamdulillah. Tak sampai itu buku urusan kita. Tapi untuk buat satu majlis yang khusus, ianya la yushra'. Tidak disyariatkan. Contoh yang paling baik kita untuk kita ikut adalah apa yang telah ditinggalkan contohnya oleh Nabi SAW dan para sahabat. Selama Nabi hidup dan para sahabat hidup di dunia, kalau kita baca dalam kitab sirah, banyak dah kematian berlaku. Tapi tak ada satu riwayat pun Nabi pernah ajak sahabat berkumpul di rumah dia ataupun di masjid untuk buat satu majlis sebagaimana kita buat disebut majlis tahlil kematian. Kita tahu isteri yang paling Nabi sayang adalah Khadijah binti Khuwailid. Tapi tak ada riwayat kata Nabi pernah panggil sahabat dan isteri-isteri yang lain untuk buat satu majlis yang disebut majlis tahlil untuk mengingati kematian isterinya dahulu iaitu Khadijah binti Khuwailid. Apabila tidak ada, maka dianggap tidak disyariatkan, maka la da'i, dianggap tidak perlu. Jadi cara nak betulkan perlu kepada ilmu dan kefahaman yang jelas. Itu kita mengambil apa yang Nabi SAW tinggalkan. Isunya bila masalah begini berlaku, dia akan berlaku pertembungan antara sunnah Nabi dengan sunnah Melayu. Ada orang tak setuju dengan saya, dia kata bunyi kasar, terpulanglah. Saya kata, isu yang berlaku di tempat kita adalah pertembungan antara sunnah Melayuiyah dengan sunnah Nabawiyah. Kita nak buat, terpulang kepada kita. Ini kita terbuka. Tapi kalau kita tak nak buat pun tak apa. Tapi kita boleh doakan untuk yang telah meninggal, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita. Dengan begitu mudah. Tak perlu ada satu majlis yang formal. Baik. Masa kita dibangkitkan daripada kubur nanti, adakah dalam keadaan umur masa kita meninggal? Berdasarkan hadis tadi, ya. Hadis Jabir tadi. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan seorang hamba mengikut keadaan masa dia mati. Kalau dia mati masa umur 40, maka 40 lah. Itu berdasarkan hadis tu. Ada ulama yang memberi pandangan begitu. Musim Covid sekarang ini boleh pula terima tak ada tahlil. Ialah sebab tak boleh berhimpun. Tapi sebenarnya sama boleh berhimpun, tak boleh berhimpun, itu cerita lain. Dalam keadaan kita boleh berhimpun pun, sebenarnya sesuatu yang bila disebut sebagai ibadat, kita kena faham, ibadat dia bersifat tauqif, kaedah. Kaedahnya begitu. Tauqif maknanya dia terhenti setakat apa yang diberitahu kepada kita. Kita tak boleh terlebih dan tak boleh terkurang. Saya ambil contoh beginilah. Masa kita rokok, sujud, dah ada doa yang Nabi ajar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Boleh ke masa kita rokok, sujud, kita nak ganti dengan bacaan Quran? Kita biasa baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita nak rokok lama, kita pun baca ayat daripada beberapa surah yang kita hafal. Lamalah rokok. Salah tu. Kita tak dibenarkan baca Quran ketika rokok, ketika sujud. Sebab rokok, sujud, fa'azimu fihi rabb, untuk kamu mengagungkan Allah dengan doa yang kita baca. Adapun sujud untuk kita membanyakkan
doa. Tapi untuk bacaan Quran ketika qiyam. Baik. Apa pandangan Ustaz keadaan lama dalam kubur kepada kaum bermula daripada kaum Nabi Adam sampai kaum Nabi, okey. Tentang lama dalam kubur. Dia masa ni satu makhluk yang bersifat relatif. Adakah kita melihat, ialah kalau kita pergi kubur-kubur lama, ni orang ni telah meninggal tahun 1910. Kita kata lamanya. Kita pun belum lahir lagi. Kalau kita pergi kubur-kubur lama, dia lahir 1910. Kita kata lamanya. Adakah orang dalam kubur tu merasa lama? Itu bergantung kepada amalan masing-masing. Kalau orang tu orang yang baik, orang yang soleh, dia akan merasa tenang, damai. Itu dah disebut dalam ayat di akhir surah Waqiah tu. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Sekiranya yang mati itu orang yang mukarrami, dekat dengan Allah, maka dia mendapat rauhun. Rauhun dalam tafsir sebut istirahat. Mendapat kerehatan. Dia rehat. Jadi kita boleh bayangkan orang yang berada dalam kubur seperti orang yang tidur lama. Dia bila tidur lama, dia tak khabar gapo, tak sedar. Nak jelas kita lihat kisah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Mereka ditidurkan. Tapi sebenarnya tidur mereka tu macam mati dah. Tapi tak mati, cuma tidur. Mereka ditidurkan dalam gua selama 300 tahun. Apabila mereka sedar daripada tidur, dan sesama mereka tertanya-tanya, berapa lama kita berada di sini, berapa lama kita tidur. Mereka kata, labisna yauman au ba'da yaum. Kami rasa kami berada di sini 1 hari ataupun setengah hari. Tak lama kot, 1 hari setengah hari. Tapi sebenarnya mereka telah berada walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka telah berada dalam kubur mereka selama 300 tahun dan mereka tambah lagi 9 tahun, 309 tahun. 300 tahun mengikut tahun perkiraan bulan apa dia? Bulan Syamsiyah, bulan Masih. Tapi kalau ikut bulan Qamariyah 309 tahun. Lama lah. Tapi walaupun lama, terasa sepuas hari, 2 hari. Jadi begitulah sebabnya dalam surah Yasin, kita baca surah Yasin, bila orang-orang yang bangkit daripada kubur bertanya, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, wahai celakanya kami, siapa yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Tempat tidur tu kubur lah. Ayat tu mari dengan marqadina, daripada kalimah raqada yarkudu, nama yanamu. Marqadina makna tempat tidur. Mana orang yang duduk dalam kubur terasa seperti tempat tidur. Sebab tu dalam ayat ni kita baca dengan hukum saktah, ya. Salah satu dalam riwayat Hafaz boleh baca dengan saktah. Kita berhenti sebentar tanpa memutuskan nafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ada ulama mengatakan ayat ni menyentuh tentang tempoh sangkakala yang pertama, yang kedua. Walaupun lama kerana tak dijelaskan oleh Nabi 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun, tetapi orang-orang yang berada di alam kubur dia rasa sementar. Sementar tu supaya tidur. Man ba'athana min marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami. Jadi nisbah kepada orang yang telah mati, masa ni sebenarnya cepat. Seumpama orang yang koma, tanyalah orang yang pernah mengalami koma. Bukan noktah tu mati dah. Dia koma. Mungkin dia kemalangan, dia tak sedar diri, duduk dalam hospital, mungkin sampai 5 bulan, 6 bulan, tak khabar-khabar, tak sedar. Bila dia sedar, orang tanya macam mana, dia rasa baru sehari 2 hari duduk hospital. Kata lama, awak dah terlantar di hospital 6 bulan. 6 bulan? Dia tak terasa dia duduk 6 bulan sebab dia tak sedar. Itulah masa sesuatu yang sangat ajaib. Baik, tadi ada soalan bertulis. Soalan bertulis, bagaimana nak jelaskan kepada orang yang tak percaya adanya siksa kubur. Belum jatuh hukum lagi, tunggu kiamat, katanya semua orang mati tidur. Azab kubur ni sabit dalam hadis yang sahih. Hanya golongan Mu'tazilah yang tak percaya kepada azab kubur, sebab mereka ada takwilan tertentu. Tapi ia sabit dalam hadis-hadis yang sahih, walaupun hadis tu berterasa hadis ahad.
Dan kebanyakan hadis Nabi ini bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad pun dia ada kategori hadis yang sahih, hadis hasan, hadis yang dhaif. Tapi hadis-hadis yang sebut tentang adanya azab kubur adalah hadis-hadis yang sahih. Termasuklah hadis yang Nabi minta kita berdoa sebelum kita beri salam ataupun sebelum kita selesai solat, selepas habis tahiyat akhir, Nabi minta kita baca doa berlindung daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. 1. Yang kedua, min azabi jahannam. Daripada azab neraka jahannam. Yang ketiga, daripada min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Termasuklah wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah al-masihud dajjal. Jadi salah satunya adalah berlindung daripada azab kubur. Jadi azab kubur ni sesuatu yang realiti berlaku. Tapi kita kena faham apa maksud azab kubur tu sendiri. Azab kubur bergantung kepada keadaan orang tu lah. Dari segi dosanya, dari segi kesalahannya. Tapi bukan bermakna setiap orang mati tu akan mendapat azab kubur. Kalau dia tak ada kesalahan yang perlu untuk dia dihukum, diseksa dalam kubur, maka dia tak kenalah azab kubur. Azab kubur ni dia merujuk kepada keadaan seseorang tu rasa tidak selesa. Rasa tidak selesa, rasa azab. Macam kita dikurung dalam satu bilik yang kecil, gelap pula, seksa. Dan rasa sangat tidak selesa. Dan sejauh mana keadaan azab bergantung kepada dosa orang tu dan juga amalan baik buruk jahat dia lah. Bagi orang tak percaya, maka kita kena beritahu dia ini soal keimanan. Ini soal keimanan. Ada satu hadis di mana datang seorang wanita Yahudi beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang, dia kata mungkin dia dapat perkhabaran daripada kitab-kitab terdahulu macam kitab Taurat tentang adanya azab kubur. Jadi wanita Yahudi tu beritahu Aisyah, dia kata selepas mati seseorang tu akan terkena azab kubur. Lalu bila Aisyah cerita pada Nabi, Nabi kata dia berdusta. Dia berdusta. Sebenarnya Nabi pun tak tahu sebab belum diturunkan wahyu. Kemudian datang Jibril beritahu, betul, orang yang mati juga ada yang terkena azab kubur. Jadi Nabi perbetulkan apa yang Nabi beritahu tadi. Nabi tak membantah kata-kata wanita Yahudi tadi. Nabi mengakui dia tersilap. Bila Jibril beritahu betul, orang yang meninggal ada yang terkena azab kubur. Jadi apa yang dia beritahu tadi adalah benar. Diakui oleh Nabi SAW apabila dikhabarkan oleh Jibril tentang sabitnya ada azab kubur. Bahkan ulama-ulama tafsir sendiri pun banyak menyebut tafsiran ayat. Contohnya dalam surah Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala menetapkan orang-orang beriman dengan kalimah yang tetap, kalimah la ilaha illallah, semasa hidup di dunia dan juga di akhirat. Maksud di akhirat di sini adalah semasa di alam kubur. Masa di alam kubur. Adakah dalam Quran cerita pasal azab kubur? Ya, ada. Dalam surah tadi dalam surah Ibrahim, dalam surah Ghafir. Dalam surah Ghafir cerita tentang azab kepada Fir'aun dan pengikutnya. Boleh rujuk dalam surah Ghafir. Annar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Orang Fir'aun dan pengikut dia setiap hari mereka dinaungi dengan api, atas dan bawah. Itu semasa dalam alam barzakh, alam kubur. Kita pun tahu Fir'aun zaman Nabi Musa dia tak dikuburkan sebab orang Mesir perbuat dulu dia di mayat tu diawet menjadi mumia diawet. Tapi di sisi Allah Ta'ala, Fir'aun dan juga bala tenteranya berada di alam barzakh dan setiap hari mereka diazab dengan adanya api yang menaungi mereka pagi dan petang. Itu baru di alam barzakh. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Pada hari berlakunya kiamat, Fir'aun dan pengikutnya akan masuk dalam azab yang lebih dahsyat. Itu azab neraka. Jadi ayat sebelumnya sebut api itu bukan api di dalam neraka, api yang merupakan azab kubur. Kemudian ayat di akhir surah At-Tur, ada azaban duna zalik, bagi mereka ada azab yang selain azab di akhirat, itu azab kubur. Jadi ada beberapa dalil dalam Quran yang mengisyaratkan adanya azab
azab kubur bagi orang yang berhak untuk mereka diazab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, Ustazah. Ya. Ke Silakan. sini ada kaitan surat At-Taghabun ini dibaca dalam rumah untuk hindari wabak COVID-19. Wallah alam, tu saya tak pasti. Kalau dikatakan surah At-Taghabun ada kelebihan untuk menghindari penyakit tu, wallah alam, saya tak pasti tu. Ada ustazah ada jumpa dalil ya. Itulah nak tanya Ustaz lah secara mana dalil dia. Tak jumpa dalam tafsir ni, tak ada ulama tafsir tak sebut fadilah kelebihan tu, tak tahu. Setakat ni saya tak baca lagi dah benarnya. Baru nak. Ya. Dia untuk elak penyakit cukup kita baca doa lah. Doa. Cuma ayat-ayat yang kita baca ni ialah sebagai amalan kita dan insya-Allah menjadi sebagai suatu keberkatan untuk dipercepatkan mustajab doa kita. Tapi secara spesifik, secara khusus kalau kita nak kata surah At-Taghabun boleh menghindari wabak penyakit, itu wallahu alam, sebab tak ada sandaran dalil yang kita boleh rujuk, tak ada pula ulama tafsir yang sebut begitu. Ada kalangan ustaz beritahu gambar azab kubur ni dengan mereka cerita contohnya ular syuja' dan lain-lain. Syuja' Aqra' tu bukan di azab kubur, itu dicerita di alam akhirat bagi orang yang tak bayar zakat. Itu adalah hadis sahih Bukhari. Itu dah hadis sahih Bukhari bagi orang yang man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu syuja' Aqra'. Itu adalah hadis sahih Bukhari. Sesiapa yang diberikan harta tetapi dia tidak bayar zakatnya, maka harta tu akan ditukar rupa dalam bentuk seekor ular yang disebut Syuja' Aqra'. Syuja' tu nama dia. Syuja' ni dah bahasa Arab maknanya berani. Aqra' yang botak kerana banyaknya racun. Adapun dalam kubur tu lain pula azabnya. Antaranya hadis disebut adalah hadis Al-Barra' bin Azib. Tentang azab kubur ni ada disebut dalam hadis Al-Barra' bin Azib riwayat Imam Muslim. Bila seseorang tu diletakkan dalam kubur, kalau dia ni orang yang kafir, yang fajir, maka akan dihimpit kubur tulang rusuknya. Na'udzubillah min zalik. Baik, kita dah lewat dah ni. Ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan lagi Ustaz? Bolehkah? Ya, insyaAllah. Bagaimana rupa manusia apabila dia dibangkitkan daripada kubur, sedangkan masa dia mati itu ada keadaannya masa muda, masa tua, masa remaja. Lepas tu masa mana pula akan kita duduk bersama dengan keluarga esok, dengan anak, dengan isteri. Lagu mana Ustaz? Minta pencerahan. Kita akan bangkit daripada kubur sebagaimana hadis Jabir tadilah. Maknanya tak ada pakaian, kemudian diberi pakaian. Kemudian kalau kita mati dalam keadaan disebut husnul khatimah, elok kesudahan, insya-Allah kita bangkit dalam keadaan yang baik. Mana akan ada bersama dengan kita malaikat yang akan jaga kita. Sebab bila kita bangkit daripada kubur, kita berada di alam akhirat. Kalau di dunia kita ada dua malaikat yang jaga kita, disebut raqib atid. Di akhirat nanti ada dua juga malaikat yang akan mengiringi kita, disebut dengan sa'iq dan syahid. Itu ada dinyatakan dalam surah Qaf. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Datanglah setiap diri manusia yang bila mereka bangkit daripada kubur, ada bersama mereka sa'iq, malaikat yang menjadi pemandu, dan malaikat yang menjadi syahid saksi. Baik, bagaimana kita dengan ahli keluarga yang lain? Jadi suasana huru-hara, hiruk pikuk hari kiamat menyebabkan manusia jadi cemas, takut, semuanya bawa diri masing-masing. Itu jelas dalam Quran. Sama ada hari ketika berlakunya kiamat, hari ketika manusia bangkit daripada kubur, hari ketika manusia dihimpunkan daripada mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari di mana manusia lari daripada saudaranya, daripada ibunya, daripada ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, lari daripada isteri dan anak-anaknya. Kerana likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang hari itu sibuk dengan urusan dia. Masing-masing terpisah. Ataupun disebut dalam surah Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Maka pada hari ditiup sangkakala, manusia dengan ahli keluarganya tak ada lagi hubungan nasab. Fala ansaba, tak ada nasab maknanya orang Kelantan kata mu aku, mu cara dirimu, aku cara diri aku. Masing-masing sibuk dengan urusan diri sendiri. Fala ansaba. Tak fikir dah si anak nak cari ayah dia, ayah nak cari anak dia. Sebab masing-masing tak boleh tolong satu sama lain. Disebut juga dalam ayat di akhir suratul Luqman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu.
wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah kamu pada hari di mana seorang bapa tak boleh tolong anak dia, anak pun tak boleh tolong bapa dia. Nafsi. Baik, untuk soalan tadi, bila kita akan dikumpulkan? Kita akan dikumpulkan jika semua ahli keluarga ni sama-sama masuk syurga, sama-sama beriman. Alhamdulillah, kita akan bertemu dalam syurga. Allah Ta'ala akan himpunkan balik. Dalilnya boleh rujuk dalam surah Ar-Ra'd tu. Jannatu adni yadkhulunaha. Syurga adni yang mereka akan masuk bersama dengan waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk dengan orang-orang yang soleh dari kalangan bapa mereka, pasangan mereka dan anak-anak mereka. Ayat yang sama juga disebut dalam surah Ghafir. Syurga adnin yang orang-orang beriman masuk bersama dengan ahli keluarga dari kalangan anak-anak mereka, saudara mereka, isteri mereka yang soleh, yang baik-baik, yang semua akan dipertemukan. Ya, dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh zuriat mereka. Anak mereka beriman, cucu mereka beriman. Lalu alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka dengan zuriat mereka. Maksudnya dalam syurga, si datuk ni akan jumpa dengan cucu dia, jumpa dengan cicit dia, jumpa dengan anak dia. Si anak akan jumpa dengan bapa dia. Alhamdulillah, itulah suatu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Hidup di dunia dalam keadaan beriman. Dan mereka dihimpunkan untuk bersama dalam syurga. Bersama dengan orang-orang beriman, termasuklah dalam kalangan keluarga mereka sendiri. Itu berlaku di syurga. Adapun di padang mahsyar, masing-masing manusia nafsi-nafsi, bawa diri sendiri. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Wallahu a'lam, kita berhenti setakat tu, masa kita sudah lewat. Tadi ada soalan bertulis kepada Ustazah Maziah. Bagaimana pendapat semua orang kena himpitan kubur? Betul. Betul, ada. Tapi bagaimana, apa maksud himpitan kubur? InsyaAllah saya akan jawab esoklah. Sebab jawapan itu panjang pula. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Khairan Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam, syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz.